Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad selaku pengacara majlis. Yang saya hormati Tuan Imam Masjid Taman Wira, Masjid Ar-Rahmah, Taman Wira Mergung. Yang saya hormati tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan ahli jawatan kuasa qaryah, dan yang saya hormati tuan-tuan pimpinan masyarakat. Seterusnya yang sama-sama kita raikan pada malam ini, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haslin bin Baharin, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sebelum kita teruskan program ceramah perdana kita pada malam ini, saya nak berjemput ayah-ayah kalau boleh kejap ke depan sikit. Boleh tak? Kejap depan sikit lagi, kita nak bagi ibu-ibu main depan sikit. Kesian kat mereka. Ramai kejap abang-abang kejap main depan sikit je. Bagi ibu-ibu boleh kejap main dua line lagi. Kalau saya duduk tengok mereka dah buat tengkuk panjang teruk sangat. Kan, panjang mana satu ni tau. Aku tak nampak muka, yang nampak kamera depan ni ada 6 biji. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 biji. No. Jadi kita bagi peluang mak-mak, ibu-ibu sekalian main dekat sikit. Abang-abang main lagi dekat lagi tak apa. Jangan main masuk dalam jubah ustaz je. Main dekat sikit tak apa. Kesian tu main pada mana tu nak jumpa tengok ustaz Bollywood tu. Tak nampak dia kata. No? Alhamdulillah, dia kata lega lah. Duk tunggu ustaz semawa kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Macam tu bagus ya orang-orang Taman Wira ni. Bagi dia duduk dulu. Dia bila bergerak, dia bukan bergerak kaki saja, kali ke mulut kali bergerak. Gitu kan, apa-apa. Biar dia bertenang tu. Okey. Boleh no? Monok ya tengok. Nampak ramai ke? Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumaat Sayyidul Ayyam. Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua di kalangan pencinta Nabi SAW untuk kita bersama-sama menempatkan diri kita di tempat yang paling mulia ini, yakni Masjid Ar-Rahmah Taman Wira Mergung ini. Yang mana di tempat Mergung ni ada beberapa masjid, yang mana salah satunya masjid yang mulia ini ialah Masjid Ar-Rahmah ni lah. Jadi tuan-tuan yang berjaya menghadirkan diri, menempatkan diri di masjid ini merupakan orang-orang yang mencintai Nabi SAW. Bukan kita kata hak tak main tu tak mencintai Nabi. Hak tak main tu mereka sedang tengok mungkin secara live ni. Ada Cinta Ilmu, ada Ar-Raudah TV. Ar-Raudah kan? Ni masjid punya Facebook. Ni apa? Munir. Abang Munir kita punya channel. Jadi tuan-tuan yang mengikuti kita secara live di rumah masing-masing ataupun di tempat masing-masing, sila follow dan like page-page mereka ni. Mudah-mudahan Allah bagi pahala kepada ni kita punya TV hak ada ni. TV lah ni tak gaduh bawa besar dah. Dulu-dulu kalau rakaman forum perdana kena main 1 lori. Tanya Ustaz Asli. Forum perdana live saya biasa dengan Ustaz Asli di apa nama? Di restoran Tok Kramat. Lu main lori hak trailer apa nama? Trailer apa tu Imam? Transformer punya tu. Apa nama? Nama apa Transformer tu? Hak ketua sekali. Optimus Prime. Jangan koyak. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, masa tu nak buat live. Lah ni nak buat live sak-sak ni ah. Buat tengok ni macam orang sakit jantung. Kan bertali-tali berwayar-wayar. Okeylah, tak apa, itu perkembangan terkini nak buat live pakai kamera-kamera macam ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita semua masih dalam rangka menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Haji Ahmad pun bagi tahu 600 orang. Macam mana? 600 orang punya belarak. Masa hari 28 bulan. Masa hari 28 hari bulan tu 600 orang punya belarak. Masjid pun tak main teratur pasal. No.
Ada faham? Faham tak faham sudah. No. Hak belarak tu senang hati orang. Hak main masjid mana ada terlalu. Tu pun jangan cinta Nabi. Boleh kan? Kena buah pertama baru buah pertama banyak lagi buah ni. No. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saban tahun kita menyambut Maulid Nabi SAW. Namun apa yang dikehendaki dalam kita menyambut Maulid Nabi itu bukan sambut hari lahir itu saja, tetapi kita menyambut apa yang Nabi bawa. Menyambut apa yang Nabi bawa. Allah berfirman, wahai Nabi, sesungguhnya kami utuskan engkau sebagai saksi, wa mubasyiran, dan pemberi berita gembira, wa naziran, dan pemberi peringatan, wa da'iyan ila Allah, mengajak manusia kepada Allah, wa sirajan munira, dan merupakan pelita yang menyuluh manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bersama-sama kita pada malam ini lebih dikenali ramai sebagai Ustaz Hasdin Bollywood. Tak ada kena mengenal apa dengan Hindustan sebenarnya. Cuma Ustaz pernah belajar di Pakistan, kemudian pergi ceramah, orang di Pulau Pinang bagi gelaran Ustaz Hasdin Bollywood. Nama sebenar Ustaz Hasdin bin Baharin. Dilahirkan di Taiping, dibesarkan di Bukit Larit. Bukit Larit. Di Bukit Larit, Pokok Senar. Tang Simpang 3 tu, tapi bukan betul Simpang 3 tu. Tepi sikit lah, Simpang 3 nak buat nak duduk tu. Benar kan? Jadi orang belah kita juga insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, semoga majlis kita menzahirkan cinta kita kepada Nabi SAW, menjadikan kita orang yang pertama sekali ialah orang yang cinta kepada masjid. Itu matlamat dia. Selepas ini tuan-tuan, kalau benar tuan-tuan menyatakan kita semua cinta Nabi, maka hadirlah ke masjid. Kalau malam ini boleh hadir 800 orang, 500 orang, 400 orang, maka pagi esok kita tengok berapa orang boleh main. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan pentas ini ataupun majlis ceramah perdana ini kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Hasdin bin Baharin. Dengan segala hormat silakan yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Makasih Fadil Ustaz Lutfi Amir bin Sa'idin, peneman bicara pada malam ini. Berbahagia barisan kepimpinan pegawai masjid Masjid Ar-Rahmah Taman Wira Magung, khususnya barisan kepimpinan pengurusan masjid, khususnya kepada hadirin hadirat para jemaah, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, mungkin malam-malam 1/3 akhir Rabiul Awal, lagi sebuah hari lebih kurang kita akan bertemu pada bulan yang lain, Rabiul Akhir. 2 minggu lepas kita sambut Maulid Rasul sebagai salah satu agenda hari kebesaran Islam, dan hari itu cuti ramai hari itu ni. Mata-mata diberi peluang oleh pihak berkuasa untuk sambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang disebut oleh Tuan Imam tadi, kehadiran belarak tu ramai dan sebagainya. Dan saya juga setuju dengan apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Lutfi tadi. Sebenarnya
bukan kulit yang kita nak tatap. Kulit ni ada 2 keping je dalam kitab, tapi isi dia ni jarang 2 keping. Isi dia banyak. Ada yang sampai 400 muka surat, ada yang 50. Kulit ni depan je, belakang tu jarang buat benda, dia sebagai pelapik. Kalau kita dapat buku, takat tengok kulit, takat pegang pelapik, tangkat pegang pelapik yang tebal belakang tu, dan mata tengok kulit. Cinta Rasul. Tapi muka surat tu kita tak ambil tahu, sebab kita malas. Budaya kita ni, orang je sebut tak macam budaya Eropah. Mereka rajin baca buku, sebab tu dia berguna ke falsafah. Jangan hukum apa nama ni, by apa cover, jangan tengok kulit saja, tapi tengok apa pengisian dia. Saya harap tuan-tuan faham lah. Tahun ni saya suka bawa, saya malam tadi di Universiti Malaysia Terengganu. Pagi tadi saya fly balik Subang, lepak kat surau Subang tu, tidur sekejap, dan saya sampai sini. Memang rasa letih, tapi tengok semangat. Kalau merdeka tu saya ingat 5-6 hari je. Hijrah pun sat je, tapi Maulud Nabi ni memang 360 hari. Selagi mana ada hari dalam tahun tu, itulah pembawakan Nabi SAW. Lepas tu kita tengok kulit kitab tu sat je, tapi kalau kitab tu ada 460 muka surat. Saya mengajar kaum ibu dah masuk 12 tahun. Kitab dia Khuluqul Muslim, karangan Syekh Muhammad bin Al-Ghazali, salah seorang pimpinan Ikhwan Muslimin di Mesir. Hari Selasa lepas, muka surat 477, lagi 50 muka surat selama 12 tahun hampir. Maksud dia, kalau kita nak tengok tentang buku tu hebat tak hebat, bukan pada kulit dan intisari dia, tapi kepada pengisian dia, isi kandungan dia. Lepas tu para hukama ada menyebutkan kepada kita, tuan-tuan, saya harap tuan-tuan boleh faham apa maksud saya. Saya pun tahu agak, bukan orang KL, orang belah Kok Sena agak. Kalau gajah mati, Kuala Lumpur Kok Sena. Beranak je mak saya, beranak di Taiping. Saya duduk ngentuk bila kecil. Hukama sebut, man idda'a hubban nabi bi ghairi ittiba'in fahuwa kadzdzab. Kata-kata ini jelas, yang mana nukilan Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari sama lebih kurang. Tapi kata-kata dia kata, sesiapa yang manidda'a cinta Nabi, sayang Nabi, rindu Nabi, we need our last prophet, dengan perkataan semata-mata, tapi dengan hati penuh dengan pembohongan. Manidda'a hubban Nabi, siapa yang mendakwa, yang mengatakan dia sayang Nabi, tapi dia tak ikut Nabi, bighairi ittiba'in, tak ikut. Sebab cinta Nabi ni ada dua benda, zikruhu wa ittiba'uhu. Cinta Nabi ni kena ingat Nabi, ingat Nabi. Yang keduanya, ittiba'uhu, kena ikut dia. Kalau tidak, setakat ingat Nabi tak ikut, tak jadi. Ini contoh dia. Sebab Nabi ni very perfect.
Tah betul tidak sebut sang betul ni. Tersangat sempurna. Walaupun ada kelompongan dari sudut pernah ada kesalahan, tapi Allah ampun, dia maksum. Ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Apa yang lepas dan apa yang akan datang. Maksum. Nabi pernah mengharamkan madu disebab layan cakap bini. Allah turun ayat surah Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardat azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan madu yang aku halalkan kau? Tapi Nabi taqaddam wa ta'akhkhar, maksum, terpelihara dari dosa. Allah ampunkan. Itu kita perfect. Dia tak macam kita. Jadi kalau kita dakwah yang kita cinta Nabi, yang ustaz sebut tadi, belarak 600 tapi masjid, itu pengisian dia, belarak atau kulit. Tuan-tuan jangan tertipu. Jangan tertipu dengan ritual ni. Bila ustaz sebut ataupun imam sebut, yang ada imam sebut, kita seronok. Tapi pengisian di masjid, kuliah maghrib tak minat nak dengar, kuliah Quran tak minat dengar, tajwid tak minat, kuliah fiqh tak minat. Ini yang paling penting. Contoh yang kita nak ialah bila Nabi sebut, hukama sebut, siapa yang mendakwa dia cinta Nabi tapi tak ikut Nabi, pembohong. Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari disebut, bersabarlah wahai para pecinta sunnah, kerana kamu adalah sedikit daripada orang yang menolak sunnah. 810 sebut lahir, meninggal tahun 870 Imam Bukhari. Mana zaman tu dah ada dah pecinta sunnah sikit sangat. Yang tolak secara tak sengaja banyak. Contoh, saya nak tanya tuan-tuan, apa khabar semua? Apa khabar semua? Tadi saya baik tadi ni. Ni contoh sunnah yang ditinggalkan. Orang tanya khabar kat kita, jawapan bukan baik, tapi kita tak kata makruh atau haram. Tapi which one better? Ayu jawabin afdal wa awla. Ya? Ini contoh. Di mana-mana pun contoh. Salam. Kalau yang jenis mengajar sekolah, dia faham salam tu dia masuk kelas anak murid berdiri. Itu tak kena. Sebab sunnah yang ditinggalkan. Salam yang kita faham bagi ustaz masuk kelas mengajar, kita masuk kelas nak murid semua mengkit. Betul tak? Siapa bagi salam? Siapa bagi salam? Siapa bagi salam? Bohong Hampa jangan lu mengampu. Nari Kedah ni orang rakyat tak kaki mengampu. Benda betul sokong, tak sokong tak betul tolak. Benda mungkar tolak, benda makruf sokong. Dekat sekolah, cikgu masuk, ni nak tanya hampa lah. Apa hampa lupa habis dah. Ni, bila cikgu masuk kelas, siapa mengkit? Murid. Siapa bagi salam? Siapa bagi salam? Siapa? Ketua kelas kan? Ketua kelas. Bangun, assalamualaikum. Kita anak murid assalam, cikgu jawab. Dari sudut sunnah tak betul. Dari sudut sunnah itu ritual. Salam, kaifiatus salam tak betul. Sebab orang yang masuk tu kena bagi salam. Nama pun bilik darjah. Dia kata kita ni kena hormat cikgu. Tak betul. Salam bukan nak cerita siapa hormat siapa. Lepas tu pahala bagi salam lebih besar daripada pahala jawab salam. Walau yang jawab tu wajib.
Yang bagi salam tu sunat. Yang bagi salam tu besar sebab nak buang sombong. Lepas tu Nabi sebut akhir zaman nanti orang bagi salam dekat orang yang dia kenal, yang tak kenal tak bagi. Sebab apa? Sombong. Benda tu berlaku dah 1400 years ago. Nabi berperingatan dah. Ustaz ni besar lah konon. Kan? Pergi mana-mana. Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum. Dalam semayang pun sama agak. Jarang mak bagi salam dulu. Imam. Assalamualaikum. Jangan pula jawab Waalaikumsalam. Tu nampak sangat makuk ayun. Saya tak kata bangun tu salah haram, tapi mana paling afdal? Hidup kita lebih kurang. Lepas tu ramai tak buat salat sunat ba'dah. Semayang bagus dah, tapi value added top up-nya tak ada. Habis salam lu kira duduk melenggak habis orang. Pergi nak keluar anda sokok je. Haram tak buat salat ba'dah. Berapa ramai saya cabar besok tuan imam Jumaat, time khutbah yang malu awak masuk, ramai duduk tanpa salat tahiyatul masjid. Saya imam 8 tahun, setiap tu saya akan catat. Sunat je imam. Semayang dapat pahala, tak semayang tak besar. Cakap ada kepala tengkuk orang. Manakan pula kalau Nabi tengah berkhutbah di atas membar, Nabi berhenti, sahabat masuk masjid, tak solat tahiyat masjid. Nabi berhenti. Qum. Bila kawan tu bangun, as-sallaita raka'atain, ada hadis sahih sebut. Sallaita raka'atain. Dah main rakaat belum? Dia kata belum. Idza keluar hukum. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis, bagi mati bukan fala yajlisu, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalaulah tak buat, tak berdosa, takkan Nabi sanggup berhenti khutbah, tegur sahabat tadi, fikir balik logik. Akal kita bukan logik akal mata-mata ni, akal ni, tapi mesti berdasarkan jiwa yang penuh dengan sunnah, penuh dengan keimanan pada Allah. Ini contoh yang very simple. So awak sakan daripada Masjid Ar-Rahmah sampai Masjid Karamah, melilau watak, tak tahu ke mana arah punca. Polis pun pening ni, nak pergi tang mana tak bapak ni. Haram sungguh joh nu. Kena polis pula geng kumang kenyang. Haram sungguh panjang ku jenuh patok ada. Tapi AJK dia bulu ketiak 4 tahun tak cukup. Very simple. Saya malas nak cerita besar sangat ni. Benda yang ada kat seling kita aja. Berapa ramai di kalangan kita bulu ketiaknya tak dicukurnya. Kalau diambil pembaris, sudah tentu kena pakai 6 batang pembaris. Panjang bulu ketiak. Berapa ramai di kalangan kita bulu kemaluan sudah lama tak dipenggalnya. Oh, kenapa jadi begitu? Kerana jauh dari sunnah nabinya. Belaraskan dari sini hingga ke sana. Allah. Misal tebal sampai ke bibir, tak pernah pi cukup, tak pernah pi trim. Suara kekasih nun jauh di mata. Tuh, Pak Nabi jauh. Simple kan? Ibu-ibu malam kawan pergi cek laki tengok, suruh dia tidur kangkang tengok. Cek dengan Pak Imam sekali. Bini Pak Imam lah, jangan hampam, tak tegur paut. Tengok-tengok berkepul macam bunga gobe. Itu pasal pakai seluar dalam. Dia tutup kecut, bila dia buka, dia kembang.
Saya sembang nampak macam kotor, tapi realiti bang. Duduk dalam masjid cukup. Jangan cerita orang luar ni, kita dalam ni. Nabi kata bulu misai, bulu ketiak, bulu kemaluan dan kuku jangan panjang lebih 40 hari. Jangan pula pergi cukur atau ambil maka telah dicukur pada 4 bulan Oktober. Lepas tu pula pergi depan pula cukup, lama je macam tatu pulang kelengan. Jangan buat kerja bodoh. Ingatlah, bukan susah. Hari Jumaat je cukup. Saya tak imam, Jumaat je cukup. Cabut boleh lah, tapi cabut tu jenuh riau juga lah. Tambah-tambah bulu hak bawah tu. Hang cabut selai-selai ibarat jari kapit pintu. Wow, au, au. Cukup je, gunting. Benda simple. Terus duduk belarak lah. Kalau boleh ketiak, tak buang langsung. Minta orang cakap, ha? Duduk atas petang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Kamai. Qasidah dan ibadah di'ul imla bizmidatil aliyah. Allah. Boleh ketiak tak buang? Haram tu. Ya, seronok tu duduk selawat atas petang bukan main. Ataupun yang kita buat bukan nak kata ni tak ya. Apa tu? Ya hanana ya ha. Mic teruk tu. Tak ada mic direct kan? Ya hanana ya hanana ya hanana. Habis tu lepas rehat kejap, ustaz buat tausiah. Tiba-tiba bukannya hak mimpin khalifah tu, hak pengikut belakang tu duduk bawah tengok asad keluar. Syokor. Baru selawat ni. Zahara dinul muayyad bizuhur Nabi Ahmad yahnana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Allah yahnana. Lepas tu dah habis, jemput ustaz tu tausiah dalam 10 minit. Mereka turun, bukan khalifah tu, hak duduk belakang tu, selawat atas mentas stage tu. Apa barang babe? Isap rokok ni benda yang Tuhan benci. Kenapa 60 tahun sambut tak boleh berubah benda tu? Saya nak tanya sikit. Saya boleh berubah, saya isap rokok kat sekolah dulu. Di Pakistan 2 tahun dia isap, curi isap, tapi takut kena buang, terus tak meresap. Ada dalil dia, hujah-hujah dia. Ha. Macam pergi umrah, kami umrah tetap pergi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Apa binatang tu? Oh ni, ingat bom tadi. Pakistan kalau bunyi tu lari sebab kalau 7 tahun Pakistan memang dengar kami lari bunyi gini. Bom saja. Dalam pasar ada bom. Nak pergi pasar tengok kenapa ni? Polis benar. Dia kata bom Bom kita risih. Mai mana? Patani. Lari. Polis bawa keluar. Bunyi tu tuan-tuan tak. Apa lupa tadi dah? Anak buat apa? Labbaik Allahumma labbaik. Kan? Tapi tak berubah. Tak berubah. Batu bila hukamah cakap, bohonglah kalau hampa kata hampa cinta Nabi tapi hampa tak ikut Nabi. Okey. Dalam surah tengok dalam surah Ali Imran ayat 31 ada bang ke? Kan nak bagi bang? Tak payah. Toy. Okey, tak apa noh. Nanti pelajaran sesat pula bang pukul 12. Di Kelantan habis ceramah sebelah dah bang Isyak. Dia kata, tak apa. Biasa kita kita tak ada masalah. Minggu depan 13, 14, 15 saya ceramah di Kelantan pula. Minggu ni sini.
Minggu depan nanti 18, 19, 20, 21, 22 saya di Kuantan, Gambang, di Pekan. Ceramah agak maulud Nabi juga dengan program saham. Jadi ayat ni sebut, ayat ni selalu lagi lah dia raja sebut. Dan tuan-tuan tahu ini ayat ni mengenai top 3 lah. Daripada Muhammad dan Rasulullah tu kan. Apa ayat dia? Qul in kuntum tuhibbunallah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu ya Rasulullah, ya Muhammad, kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau korang semua cinta Allah. Siapa ajak Nabi? Allah. Ni ayat Quran surah Ali Imran ayat 31. Siapa ajak Nabi? Allah. Kata-kata ni memang lively daripada Allah, direct daripada Allah, tak ada ubah-ubah. Ini bukan hadiah kursi, tak ada perubahan. Wahai Muhammad, kau katakanlah, jika sekiranya kamu semua ni contoh lagi kan, cinta Allah. Siapa cinta Allah kat tangan? Musoalan tanya soalan bodoh tak ni. Aku tak lagak kat tangan dah, dia duk selawat, dia lenguh lutut. Semua sayang Allah. Lepas tu soalan tu in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semua cintakan Allah, fattabi'uni, kalian mesti ikut aku, maka kalian akan dapat dua benda daripada Allah. Apa dia pertama? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kita minum air, pegang dengan tangan kanan, baca bismillah, jangan teguk satu nafas lebih 3 kali teguk. Lepas minum kata alhamdulillah. Ada 4 cinta Allah, 4 pengampunan Allah. Minum air masih kata perfect. Nabi Muhammad sampai celah kangkang umat dia pun dia ambil kira. Nabi Muhammad sampai macam mana cara nak bersetubuh dengan bini kita pun, kaifiat jima' pun Nabi ajak. Tapi pasal umat terkurang hajat, dia tak ambil belajar dengan sunnah Nabi SAW dalam memuaskan nafsu dengan pasangan dia. Sampai sebab tanya, ya Rasulullah, adakah persubuhan itu sedekah? Ya, itu juga sedekah. Subhanallah. Ya Rasulullah, apakah memasukkan menyuap makanan dalam mulut bini sedekah? Ya, itu adalah sedekah. Bila Allah turun ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama. Nikmat semua dah okey, komplit. Kenapa? Muhammad dah settle kerja dia. Dan aku reda. Islam is way of life. Islam adalah jalan ikutan kamu. Sahabat-sahabat yang lain bergembira dengan kenyataan firman Allah ini. Islam is the best of the best in the world. Sempurna, perfect Islam untuk jalan hidup manusia. Sahabat-sahabat bergembira, tetapi Abu Bakar As-Siddiq berduka lara, karena Abu Bakar menyadari
Ayat ini tanda-tanda Nabi meninggalkan mereka. Lalu berdukalah lara Abu Bakar dengan ayat ini. Pasal apa? Bermakna Nabi akan meninggalkan kita. Betul. Lepas tu Nabi tinggalkan mereka. Pasal kata, bila Allah ajar Nabi, didik Nabi, ya Muhammad, Qul banyak kan? Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul bin nas, Qul al-kafirun, Qul inna hudallahi al-huda. Dan ini Qul, katakanlah. Bila sebut itu, maksud dia ambil perhatian. Bila ayat turun khas, ya Muhammad, Qul inna hudallahi huwal huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ya Muhammad, katakanlah petunjuk Allah itulah sebenarnya petunjuk. Ada something daripada arahan tersebut. Kalau ya ayyuhalladzina amanu idza, itu dia umum. Kalau tak buat, salah sah. Istilah gitulah bahasa kasar dia. Patut aku tengok. Kalau hang ikut popok Yahudi Nasrani tu, lepas dah tahu tak boleh ikut dia, hang ikut juga. Malaka minallah. Nampak? Hang tak berbantuan. Aku tak tolong hang ni dah. Ini contoh. Bila ayat ni, kalau siapa-siapa yang kata dia cinta Allah, kena ikut Nabi, dapat satu cinta, dapat satu pengampunan. Ayat tadi contoh very simple example yang cukup easy boleh faham. Minum ayat tangan kanan. Pasal apa? Pasal apa? Ikut sun. Ikut sunnah makna cinta Allah. Allah cinta kita balik tak? Satu, baca bismillah. Sebab apa? Ikut sun. Itu barulah betul. Nabi kata dalam hadis Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk syurga melainkan orang yang enggan memasukinya. Lalu terkejut sahabat Nabi bila mendengar kenyataan ini. Adakah orang yang nak masuk syurga dia tak nak masuk neraka? Nabi kata ada. Man, siapa? Man ata'ani dakhalal jannata. Siapa yang ikut aku, sunnah aku, itulah orang yang masuk syurga. Wa man asani, siapa yang tak ikut sunnah aku, itulah orang yang tak nak masuk syurga. Belaraskan berkilo-kilometer. Air bulu ketiak tak buang. Bulu ketiak lagi ustaz ni. Benda simple kita tidak nak buat tuan-tuan. Ini contoh. Dan dalam beberapa perkara yang Nabi sebut pada kita dalam hadis dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim menyebutkan bahwasanya Nabi pernah menyebutkan taraktu fikum ini atasamtum, taraktu fikum ini atasamtum, inni qad taraktu fikum, sesungguhnya aku tinggalkan pada kamu. Ini atasamtum, kalau hang pegang bergelok, lan tadillu abada, hampa takkan sesat buat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pegang kitab Allah, pegang sunnah Nabi, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Contoh kak dalam hadis Muslim boleh sebut,
wala yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Tak ada siapa yang boleh jaga wuduk dia sepanjang hari melainkan orang yang beriman pada Allah. Hadis sahih. Berapa ramai kita duk faham ambil sembahyang untuk baca Quran dan sembahyang mata-mata. Pasal apa? Sebab sunnah yang ditinggalkan. Kita keluar pergi kerja, haram tak ambil sembahyang. Saya kata, kita duk study kulit je, isi tak tengok. Kak di belakang yang kerja kerajaan, kerja majikan, ada majikan. Kak keluar pergi merkit belikan. Pergi pekan nat. Pergi seronok balik penat. Nama pekan nat tu pekan penat. Pergi seronok balik penat dipanggil pekan nat. Dia tak pekan nok. Nok tu pekan seronok, pekan nok. Dia beli seronok tak sebut, tapi penat dia pekan nat. Memang penat. Jalan kaki panjang. Tapi kakak tak baca, tak ambil ayat semayang. Lepas tu bini mudah disihir orang. Laki mudah disihir santau dia orang. Ada orang buat kajian sains dan sunnah, sains dan Al-Quran. Contoh, Nabi tak bagi minum dalam botol. Dulu tak ada botol. Dia panggil apa tu macam, apa tu panggil apa? Qilbah. Yang buhayak dalam kulit kambing tu. Lepas tu dia tutup muncung bawah kan. Pasal nak. Jadi bila dia nak bagi ayat Quran, dia tuang, buka, tuang, tutup kan. Ada sahabat-sahabat pergi ambil mulut, tak sabar dia tak. Nabi tak bagi sentuh bibir kita ni dalam keadaan kita bernafas dalam ayat. Nak minum boleh, tapi jangan sampai peringkat letak bibir adik-adik hampa duk kajian buat, duk kongsi ayat Pepsi, ayat tin, semua tu ayat botol main. Tak ni. Jangan, sebab sains dan sunnah ada buat kajian kerana nafas kita ni karbon dioksida boleh merosakkan zat yang ada dalam ayat. Satu, apa ni, apa H2O. Yang kedua, kalau orang minum tak ni nafas dia, kalau dia ada sakit lelah, hampa minum ayat dia, hampa kena lelah. Genetik tu ada. Oh. Tapi pasal kita tengok kulit, tak tengok isi. Minum air ni tak boleh lebih 3 kali teguk. Tengok, tak nafas minum. Air lagi ni. Contoh. Dah baca kanan macam bismillah. Ni, tak boleh lebih. Satu nafas tarik. 3 kali, stop. Sama pula nafas kedua. Untuk yang 4, 5, 6. Sebab kita study kulit, tak study isi. Siapa sini pernah khatam hadis 40 kat tangan? Yang berani pokok tu duduk kacau. Tuan-tuan, hadis 40 belum tu kita boleh tengok. Tapi umur kita dah 70 tahun, 50 tahun. Itu saya kata, kita belajar lah usrah kan, usrah sekolah dulu adalah 40 Nawawi bukan 40 akhir zaman yang Syekh Fahmi Zanzal almarhum buat tu. Itu cerita lain, tapi nak cerita hadis 40 Imam Nawawi tu. Tak ada. Ayah-ayah pernah dengar tak? Banyak hadis-hadis hasan menyebutkan kepada kita barang siapa yang didik 2 orang anak perempuan, man 'ala jariyatin hatta tablugha, siapa-siapa yang didik 2 anak perempuan hingga balik, ana wa huwa yaumul qiyamah kaqabidin wahidin fa'dhamma asabi'ahu sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada anak perempuan, jaga berelok sehingga dia balik atau dikahwin, aku dan dia dekat kiamat nanti pada masa berjalan pegang tangan dengan mak pak dia. Lepas tu kita anak perempuan tak ambil tahu sangat. Hadis ni kerana diskriminasi orang Quraisy waktu itu, orang Arab. Anak perempuan ni macam agak ni sikit lah, slow sikit. Dia berbangga anak lelaki je. Hadis anak lelaki tak ada. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang ada 2, 3 anak perempuan atau 3 adik-beradik perempuan,
Dia jaga bagi elok. Fa ahsana ilaihinna. Dia buat baik pada adik-beradik perempuan dia atau anak-anak perempuan 3 orang tadi. Kunna lahu sitran minan nar. Depa ni 3 orang ni jadi pendinding mak bapak atau abang ataupun kakak dia daripada api neraka Allah. Benda simple. Sebab Nabi tahu anak perempuan ni kalau jaga silap, muka kita penuh dengan haram. Sama lah tuan-tuan berniaga. Biar bini tuan-tuan lah TikTok, make up macam apa. Tengok mak ia dengan dia sama je. Minta maaf tuan-tuan. Seorang suami healing ni last tak apa harap dia tak faham maksud saya. Suami healing, tahu healing? Bini dah berniaga untung, dia jadi act. Tadi pun jet sepah tu tadi pun ada pengakuan seorang perempuan. Dengar tak pagi tadi? Tentang kehidupan anda. Dia kata dulu saya berniaga, gaji saya kerja saya lebih mahal daripada lelaki saya. Selalu saya duduk perhina apa main rendah lelaki saya. Lelaki saya tak buat apa kat saya. Anak-anak saya pun semua sokong saya. Lepas tu lelaki dia kata, aku tahu hang kerja mahal daripada aku, tapi aku lelaki hang. Kalau lelaki pun tak boleh buat kesenangan, buat apa jadi lelaki? Sampai tu hari tu dia rasa salah. Dia mungkin dapat hidayah, dia letak jawatan. Hidup dia susah. Asal duit ada ribu-ribu ni tak ada. Kerja serumah, lelaki dia kerja. Tapi kena catu makanan. Waktu itu saya terasa sombong saya Tuhan uji kat saya hari ni. Dia berniaga apa pun tak ada. Last kali dah 40 tahun dia belajar untuk hormat suami dia. Dia belajar untuk tak sombong dengan lelaki dia. Lalu dia nak buatnya, dia uji diri sendiri dengan Allah, puji dia, letak jawatan. Satu hari lepas proses bagus, Ustaz Lutfi ada satu tawaran kerja. Gaji dia, offer ni, gaji dia 3 kali ganda daripada gaji yang majikan sebelum ni. Alhamdulillah hari ni saya turun kerja. Dia tak sombong dengan lelaki saya. Wahai sahabat-sahabat, bangsaku, sekumpulan dengan aku, jangan sombong dengan apa kita ada. Lepas tu Datuk Rosyana pun dalam forum dia kata apa? Isteri perempuan kalau dia mula naik sikit, dia sombong lebih daripada lelaki dia. Dan saya alami benda ni. Bukan saya punya kes. Tapi sahabat-sahabat kita yang bertitle ustaz. Bini tengok laki-laki. Ni nak beritahu tuan-tuan, kalau laki dia tak bagi, saya tak benarkan isteri saya Siti Hawa binti Mahmud bekerja dengan mana-mana pihak. Saya tak benarkan. Saya kata ke isteri saya, kalau yang kerja, bermakna orang kata kat yang, itulah Siti Hawa isteri arwah Ustaz Aslim. Dia dengar terus dia terkedu. Apa maksud dia? Kalau hang kerja, mana aku dah mati dah. So, saya tak boleh kawal isteri saya. Sebab kita punya pengalaman, experience macam tu keadaan. Tapi kita duk biar dia, oh ambil gambar, tu gambar kena beli sayang, saya nak beli baju apa sayang? Dengan laki dia haram tak panggil sayang. Mangkuk ayam punya bini. Woi, dah makan belum woi? Saya dengar isteri orang yang hebat panggil laki depan saya. Sebutlah pada dia, sebut tobat orang semua tahu. Depan dia panggil, lepas dia buat perkara khas dalam rumah mereka. Panggil suami ni. Hui. Saya kata, suami seorang yang dihormati. Tapi saya dengar isteri dia panggil dia, memang isteri tak respect langsung. Tak ada adab panggil suami ui gitu. Tak boleh. Bila isteri dah berpencak dalam nyentuh, agak-agak dia terima tak dengan suami dia. Tengok. Alah, pakai bukan apa pun. Nak buat dalam TikTok mestilah kena ni. Nak dia mula lawan dah. Perempuan ni belakang. Kalau lelaki hampa kata berhenti kerja, hampa kena berhenti lah.
Sebab kerja pada apa tak ada hukum, hanya harus saja. Sunat pun tidak apa dia, kecuali suami kita tu sakit dan diizin. Tapi nak bagi tahu kat kita pada hari ni, anak perempuan ni kalau tak jaga bergelak, jangan harap nak masuk dekat kiamat nanti pegang tangan dengan Nabi. Dia kata benda tu lagi berat Yang ini pun tak lepas, Ustaz Lutfi. Yang bulu tadi pun wallahu alam, hak jenis kencing jenis cari. Faham tak? Selalu awak-awak kat mana dia cari. Nak cerita bab bini pakai dok. Yang paling teruk puak-puak jantan ni depan ni, contoh bukan semua lah, sanggup kencing berdiri depan orang dekat airport, dekat tanah-tanah awam. Siapa ajak dia? Saya imam daerah Kuala Selangor 8 tahun imam besar masjid daerah Kuala Selangor, masjid sebesar. Jajahan saya ada 54 masjid. Masjid-masjid kecil. Saya runtuhkan tempat kencing berdiri kat masjid dekat Tanas. Dan qadi dia sekarang Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan, Ustaz Jamali Adnan, dia bini dia orang Jitera. Dia kata betul juga Ustaz, buang. Bila buang kita buat paip, siapa keluar jamban basuh kaki terus masuk masjid. Main mana? Sebab kita baca kulit, tak baca isi. Bab kencing qada hajat tak boleh tunjuk depan orang walau kencing. Tambah-tambah berdiri depan orang. Tembok dinding ni pula. Takkan tak percik. Takkan tak percik. Orang kaji sunnah dan sains. Pakai alat Zat, percikkan di demai juga. Bukan kena dekat kemaluan, kena dekat betih. Kita basuh kencing bukan betih sekali. Lepas tu basuh kaki, betih tak duduk najis, mayang. Maka ulama' buat kajian, kencing berdiri boleh, tapi jangan depan orang, biar sembunyi. Yang kedua syarat dia nak kencing berdiri, ayat kencing mesti jatuh lebih bawah daripada kaki kita. Kalau dia naik dia tak kena. Contoh kencing atas tebing tu kan, bawah tu bawah, dia turun tak naik, turun dan naik juga, mesti tadilah optimus apa nama tadi tu. Nampak gayanya, saya akan duduk di dunia ini menjaga keamanan dunia. Abang bunyi gitu. Kalau dia kencing jurang bawah gaung tu, ayat kecil tu naik balik ikut dia, something wrong. Itu mungkin musuh-musuh transformer. Baiklah Optimus, kalau awak pesan buat macam itu, kami akan ikut dengan awak. Kan aku tengok bohong-bohong pun. Tuan-tuan, daripada robot jadi kereta Ferrari, gila babe, aku pun nak satu. Bila polis tahan tukar jadi apa, transformer. Jalan-jalan. Ajak nampak. Ini contoh nak bagi tahu apa dia, kita kalau dengan Nabi bukan pada menyambutnya saja, tapi pada apa yang kita nak sambut dari sudut yang dilahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita kadang-kadang azan Ustaz kan, tak jawab ramai. Nabi kata sunnah dengan azan jawab, kecuali jawab lain sikit tentang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, betul tak? Tapi kita tak jawab. Bercakap bukan salah, cakap-cakap bila habis kita cakap Allah, kita cakap Akbar, Allah Akbar. Itulah mai sekejap tadi lah, insya-Allah mai sat lah kan. Betul nak balik cepat sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cakap tak salah. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tentu pun kita tak boleh buat. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ustaz,
apa panggil pusingan pertama kot. Ya. Jadi saya nak tambah apa benda, tambahlah 8.45 dah. Jam ni jahat juga, laju pula dah. Gua rasa macam 15 minit dekat lah 8.45 dah. Nanti dia marah tu haram tunggu, kata panjang tunggu lama. Kan? Besok kita dah pergi Kamtek pula kan. Insya-Allah. Jadi pusingan pertama Ustaz Lutfi ni pun bukannya duk main Pak Senawi je, dia mengaji BA, hafiz Quran, kerja dengan polis bahagian kaunseling dan agama. Jadi dia pun ada ilmu dia lebih. Dia pun mengajar kat Masjid Rahmah ni kan Ustaz. Di Taman Mergong ni. Lepas tu hujung Taman Temenggung. Lepas tu Taman apa? Taman Jagung. Jadi nama gonggong tolak punggung je. Dia pergi belakang. So insya-Allah kita berikan semula kepada penama bicara kita pada malam ini dan pastikan untuk saya jangan ke mana-mana, pastikan selepas ini. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang teruskan sedia menanti kepada pusingan yang pertama ini. Alhamdulillah penjelasan yang sangat padat sekali berkaitan dengan majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan dengar daripada awal sampai kepada akhir 8.45 tadi, ada dua perkara yang sangat penting dalam kita menzahirkan cinta kepada Nabi. Ustaz sebut kata hukama tadi, manidda'a hubban nabi bi ghairi ittiba'in fahuwa kazzab. Ada dua benda situ. Yang pertama ittiba', yang kedua hub. Apa dia benda tu? Ittiba' ikut, yang kedua hub sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya tuan-tuan sayang ke tuan-tuan ikut? Mana tu? Ataupun tuan-tuan ikut ke tuan-tuan sayang? Okey, ada dua cerita. Cerita yang pertama Abu Talib. Hampa kenal tak Abu Talib? Siapa dia? Abu Talib. Siapa dia? Esko kita. Esko. Siapa dia? Yang berhormat. Siapa dia Abu Talib? Siapa dia? Abu Talib siapa dia? Sahabat Nabi. Salah. Siapa dia? Ponakan Nabi, ada orang jawab. Abu Talib ponakan Nabi, dua beradik dengan ayah dia. Abu Talib ni dia sayang tak kepada Nabi? Dia sayang tak ke Nabi? Siapa berani lawan, siapa berani ganggu anak menakanku, sila langkah mayat aku dulu. Siapa dia? Abu Talib. Dia jaga Nabi, siapa pun tak berani kacau Nabi. Kenapa? Kerana Abu Talib. Nampak tak Abu Talib ni di akhir hayat dia seorang yang bagus, seorang yang baik, jaga Nabi daripada kecil. Tapi bila di akhir hayatnya kerana salah pilih kawan ataupun kawan pengaruh kepada perkara yang tak elok, waktu Nabi sampai, bila orang habaqkan Nabi, bapa nak berangkat Nabi sudah hampir ajalnya. Nabi sampai, Nabi pergi dekat Abu Talib, Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pak menakan aku, ucapkanlah la ilaha illallah. Waktu Abu Talib tak kata apa. Dalam masa yang sama, dekat dengan Abu Talib tu ada dua orang. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah bin Umayyah bin Abi Mughirah. Kata silap nama dua orang tu lah, tapi Abu Jahal tu confirm. Depa ada di situ, Nabi duk ucap, katalah pak menakanku la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi ulang, depa pun ulang. Maka Abu Jahal kata, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, adakah kamu nak meninggalkan agama bapa kamu Abdul Muttalib? Nampak tak? Akhirnya Abu Talib meninggal tanpa mengucap la ilaha illallah. Sedangkan dia sangat kasih kepada Nabi SAW. Jadi adakah kita ni nak kasih saja pada Nabi tapi tak ikut Nabi? Ustaz baca ayat tadi tu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni tu. Sebenarnya nak kena ada dua benda ni. Yang pertama ikut Nabi, yang kedua sayang pada Nabi. Cerita yang kedua ada seorang lagi. Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia memang ikut Nabi. Dia semayang belakang Nabi. Dia ikut Nabi. Tak mana Nabi ada, dia ada. Tetapi dia tak ada sayang kepada Nabi SAW. Pun tak jadi juga. Sebab apa tak sayang? Dia pergi cerita macam-macam tentang Nabi. Dia bawa cerita-cerita tak betul tentang Nabi. Bahkan dia memfitnah isteri Nabi SAW. Jadi dua poin utama yang Ustaz sebut tadi, iaitu berkaitan dengan kita menyambut Maulid Nabi SAW ini, kena ada ikut, yang kedua kena ada kasih sayang kepada Nabi. Yang ketiga, Ustaz juga cerita kepada kita berkaitan dengan bila kita sambut Maulid Nabi ini, kita nak yang berkualiti itu.
hasil daripada majlis ilmu kita semakin ramai mentaati perintah Allah. Hasil daripada perarakan yang kita sambut itu, yang pertama nak menzahirkan kasih sayang, yang kedua nak ikut Nabi. Adakah kita ikut Nabi sekadar belarak sahaja? Itu persoalan yang kita perlu tanya pada diri kita. Aku ni ikut Nabi masa belarak je kah? Masa orang main-main aku duduk tak mana? Faham tak tu? Boleh faham tu? Faham lah. Jadi